Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aisyah yang bersiaran langsung di luar kawasan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan para presenter yang akan melaporkan dapatan kajian mereka mengenai taska atau tadika yang terkena dampak banjir. Presenter pertama iaitu Kavina akan melaporkan. Salam sejahtera kepada semua. Saya Kavina Shri, anak perempuan Balu. Hari ini saya akan membentangkan tentang langkah 1, iaitu mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Dengan menggunakan langkah ini, kita boleh mengetahui definisi banjir dan mengenal pasti masalah banjir secara terperinci. Definisi banjir ialah, banjir merupakan antara fenomena alam semula jadi yang sering membawa kepada tragedi dan kebiasaannya berlaku dalam keadaan luar jangka. Kita boleh mengenal pasti masalah banjir dengan perkara-perkara tersebut. Seterusnya adalah Syahira yang akan menghuraikan analisis masalah. Punca yang menyebabkan banjir adalah longkang tersumbat, penebangan pokok di hutan yang menyebabkan pokok tidak dapat menyerap air dan hujan berterusan serta longkang tersumbat. Penjanaan alternatif dan juga pemilihan alternatif akan dihuraikan dan dibentangkan oleh presenter Irina dan juga presenter Fatihah. Hai, seterusnya iaitu penjanaan alternatif. Terdapat 4 alternatif yang telah didapat. Alternatif pertama adalah pemulihan maklumat mengenai kawasan banjir. Alternatif kedua pula adalah menunggu arahan dari pihak kerajaan. Dan alternatif ketiga, pematuhan semua garis panduan keselamatan. Berserta alternatif 4, membuat pemeriksaan ancaman bahaya. Saya Nurfadah binti Muhammad Aris akan menerangkan tentang langkah 4 iaitu penyelesaian alternatif yang dipilih. Terdapat 4 alternatif dalam kumpulan kami. Setiap alternatif mempunyai pro dan kontra. Pro adalah kebaikan dan kontra adalah keburukan. Kami telah memilih alternatif 3. Kerana alternatif 3 memiliki 4 pro dan mempunyai sedikit kontra. Dengan itu, analisis maklumat alternatif kumpulan kami telah memilih alternatif 3 iaitu pematuhan semua garis panduan keselamatan. Antara pro dalam alternatif 3 terdapat 4. Yang pertama adalah pemakaian baju yang bersesuaian dan kasut yang sempurna semasa berada di dalam premis untuk sesi pembersihan. Kita tahu bahawa kita perlu mematuhi peraturan seperti memakai kasut, bot dan menggunakan alatan yang telah ditetapkan untuk sesi pembersihan supaya tiada berlaku kecederaan semasa sesi pembersihan. Pro yang kedua adalah proses pembersihan mampu terlaksana dengan mudah. Jika kita mematuhi peraturan, maka kita dapat melaksanakan proses pembersihan dengan cepat, mudah dan segera. 3 adalah pengaduan mengenai sebarang kerosakan dapat dilaporkan kepada pihak yang berkuasa. Dengan itu, apabila kita mematuhi garis panduan, kita dapat melaksanakan itu dengan secepat mungkin. Dan justru itu kita juga dapat memberitahu tentang kerosakan yang berlaku di dalam sekolah kepada pihak atasan dengan kadar segera. Dan proses perbaikan akan dijalankan. Yang keempat adalah jalinan silaturahim dan kerjasama antara guru dan penduduk sekalian. Apabila berlaku banjir dan seterusnya berlaku proses pembersihan, maka guru dan penduduk sekalian dapat mengeratkan silaturahim dengan melakukan aktiviti gotong royong bersama-sama melakukan pembersihan untuk premis sekolah. Namun, terdapat juga satu kontra di dalam alternatif 3 iaitu berkemungkinan sesetengah sekolah tidak mempunyai alatan pembersihan yang cukup. Contohnya, sekolah yang di kawasan pedalaman berkemungkinan mereka tidak mempunyai alatan barangan yang secukupnya untuk melakukan proses pembersihan. Yang itu kami bersepakat untuk memilih alternatif 3 sebagai langkah persediaan sekolah semasa berlaku bencana banjir. Bentang Hanis akan membentangkan hasil dapatan untuk pelaksanaan pilihan. Kami memilih alternatif ketiga iaitu mengikuti semua garis panduan keselamatan yang telah ditetapkan oleh pihak tadika. Tenaga kerja serta guru hendaklah memakai kasut ketika proses pembersihan bagi mengelakkan sebarang kecederaan. Apabila semua mematuhi peraturan yang terdapat di tadika atau taska tersebut, maka segala kerja pembersihan dapat dijalankan dengan mudah dan lancar. Apabila pembersihan dilaksanakan dengan teliti, maka segala kerosakan yang terdapat di tadika atau taska mudah dikenal pasti. Akhir sekali, membentangkan
cadangan dan cabaran yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam isu banjir. Sekarang, saya akan bentangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pihak kerajaan, golongan kanak-kanak, golongan ibu bapa, pengusaha taska atau tadika dan golongan guru tadika dan cadangan-cadangan untuk mengatasi masalah banjir ini. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pihak kerajaan dalam menangani isu banjir ialah dari aspek kos penyelenggaraan yang tinggi seperti menyebabkan kerugian prasarana. Masalah banjir menyebabkan kerugian yang amat besar di samping membantutkan pembangunan negara. Negara kita terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang banyak atau kos penyelenggaraan yang tinggi untuk menampung kerugian. Seterusnya, kita lihat trauma yang dihadapi oleh kanak-kanak semasa banjir. Bencana banjir memberi suatu kesan yang negatif dari segi emosi dan psikologi kepada anak-anak kecil. Situasi pengalaman kanak-kanak akibat banjir menyebabkan kesusahan atau gangguan dari segi emosi. Sebagai contohnya, ada yang kehilangan keluarga atau kerosakan besar pada rumah, terperangkap dalam rumah dan sebagainya. Di samping itu, kita juga boleh lihat trauma yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha tadika atau taska semasa banjir. Selepas banjir, pengusaha-pengusaha tadika terpaksa membeli perabot dan barang-barang kelengkapan untuk menggantikan perabot dan barang-barang kelengkapan yang mengalami kerosakan yang teruk di tadika atau taska. Pengusaha-pengusaha tadika atau taska juga terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang banyak untuk penyelenggaraan. Akhir sekali, kita lihat trauma yang dihadapi oleh guru-guru tadika atau taska. Guru-guru tadika terpaksa bercuti beberapa hari daripada mengajar murid-murid. Mereka juga berasa bimbang kerana sesi pengajaran dan pembelajaran yang dirancang terganggu. Antara cadangan-cadangan kepada pihak kerajaan untuk mengatasi masalah banjir ialah kerajaan seharusnya memastikan sistem perparitan dalam keadaan baik. Pihak berkuasa tempatan haruslah menjalankan pemeriksaan parit dan longkang di kawasan yang memang dianggap berisiko tinggi untuk menerima banjir. Kerajaan seharusnya mengadakan kempen kesedaran terhadap isu banjir melalui media massa sebab perkara ini memastikan mangsa-mangsa banjir tidak panik. Kerajaan juga seharusnya menggubal undang-undang untuk membenteras masalah pembalakan aram di negara untuk mengatasi masalah ini. Seterusnya, kita lihat cadangan-cadangan kepada golongan ibu bapa untuk mengatasi masalah banjir ini. Ibu bapa sentiasa mengikuti perkembangan semasa laporan kaji cuaca dan amaran banjir. Ibu bapa perlu menghubungi pihak taska ataupun tadika untuk mendapatkan maklumat terkini. Ibu bapa boleh memberi bantuan dan perlu bekerja sama kepada pihak taska ataupun tadika semasa banjir. Di samping itu, kita lihat cadangan-cadangan kepada pihak pengusaha taska atau tadika untuk mengatasi banjir. Pihak pengusaha tadika perlu menyediakan peralatan-peralatan keselamatan di taska atau tadika bagi menghadapi banjir secara selamat. Mereka juga perlu memastikan semua suis elektrik dipadamkan pada masa banjir. Pihak pengusaha taska tadika juga perlu menyediakan jaket keselamatan kepada kanak-kanak di taska atau tadika. Akhir sekali, kita lihat cadangan-cadangan kepada guru-guru tadika atau taska untuk mengatasi banjir ini. Guru-guru tadika atau taska perlu mengajar kanak-kanak untuk menghadapi banjir secara selamat. Guru-guru juga perlu melaporkan bencana banjir yang dihadapi kepada PPD, JPN atau Ketua Komuniti atau PIBG. Guru-guru perlu memberi arahan kepada kanak-kanak dari semasa ke semasa. Berakhirnya pembentangan para presenter kita, maka berakhirlah berita ini. Jadi terima kasih yang telah menonton, mensubscribe dan juga semuanya. Semoga berjumpa lagi guys.